أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة ومباركة من عند الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Imam, Ahli Jatuh Kuasa Masjid, para alim, para jemaah dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk kisah baru, iaitu kisah yang berkaitan dengan peperangan Ahzab. Yang dahulu kita telah membincangkan hampir keseluruhan kisah peperangan Mu'tah. Yang ni kita ambil intinya dulu. Yang akan datang, saya akan cerita wing kanan dia, wing kiri dia, bagaimana peperangan itu boleh terjadi. Yang ni inti peperangan. Qala musannihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na wa ulumihi fi darainin amin. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Riwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kebinasaan ke atas golongan Ahzab, sebagaimana yang sering kita dengar dan kita baca pada hari ini. Allahumma munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan kitab, Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, yang menghancurkan pasukan musuh Ahzab. Ihzimhum wansurna alaihim, kalahkan mereka dan bantulah kami menewaskan mereka. Yang ni yang kita selalu selitkan di dalam qunut nazilah pada rakaat terakhir, ya, masa tidak kita baca doa tu. Jadi boleh rujuk dalam riwayat Bukhari pada hadis yang ke-2933. Ya. Jadi ini adalah intinya berkaitan dengan kisah peperangan Ahzab. Pertama sekali yang kita nak bawa ialah dia ada beberapa nama yang dikenali. Antaranya nama peperangan Ahzab. Yang kedua dipanggil sebagai peperangan Khandaq. Dua nama mempunyai maksud yang berbeza, tetapi satu peperangan. Ya. Ahzab ni ialah peperangan yang bermaksud Ahzab ialah peperangan bersekutu, di mana gabungan di antara beberapa kaum kumpulan digabungkan satu pakatan. Maka pakatan itu dipanggil sebagai Ahzab. Satu pasukan gerombolan yang dikumpulkan dalam pelbagai kabilah ni, maka dikumpulkan satu, jadi satu kumpulan, satu matlamat, tujuan menyerang, buat serangan, namanya Ahzab. Manakala namanya Khandaq, ianya datang daripada lokasi peperangan itu dibina Khandaq. Khandaq ni parit. Parit. Maka parit dipanggil Khandaq. Jadi dua-dua peperangan ini adalah sama, berlaku pada waktu yang sama dan tidak ada apa-apa perbezaan, cuma namanya sahaja. Ya. Baik. Peperangan Ahzab bermaksud tentera bersekutu, manakala Khandaq ialah parit. Orang Yahudi telah menerima kehinaan akibat pengkhianatan konspirasi yang mereka lancarkan, dan mereka ni adalah daripada kumpulan Bani yang terdapat di dalam Madinah. Aus, Khazraj, Bani Mustalik, ya. Itu semua ialah kumpulan-kumpulan Yahudi yang mereka ini sudah berada di sana
semenjak lama dah sudah berada di Yathrib, bertapak. Sama ada kumpulan yang sama berada di Mekah ataupun ada di Madinah. Ya? Maka mereka ini telah disingkirkan daripada Madinah. Ada sebab dia, nanti kita cerita. Disingkirkan daripada Madinah dan pergi kepada Khaybar. Khaybar ni tak jauh sikit pada Madinah, ditempatkan semua golongan Yahudi ni duduk di Khaybar. Ya. Sebab itu peperangan Khaybar ni, nanti kita akan bawa masuk peperangan Khaybar. Lagi tragis cerita dia, peperangan Khaybar ni. Dia ada peperangan Bani Mustalik, ya, peperangan Bani Nadir, banyak. Ya, jadi satu kumpulan yang mana berpunca daripada golongan Bani Nadir. Bani Nadir ni siapa? Satu daripada puak Bani daripada Yahudi yang berada di Yathrib ketika itu. Pada awalnya mereka ini telah mengangkat bai'ah, bersetuju berada di bawangan panji Islam di bawah Nabi SAW, pemerintahannya di Madinah. Itu asasnya. Dan mereka duduk di bawah penyelenggaraan orang Islam ketika itu. Maka setelah disingkirkan ke Khaybar, maknanya Nabi perintahkan mereka keluar daripada Madinah, maka mereka berpusat di Khaybar. Khaybar ni adalah tempat ramainya orang Yahudi duduk di sana yang mana tidak bersetuju di bawah pemerintahan Nabi. Asalnya Khaybar ni pun duduk di bawah Madinah. Dia ada cerita dia lagi. Ya. Dan akibat pertelingkahan, dia berlaku pertelingkahan di antara di kalangan orang Islam dan orang musyrikin. Dan juga pada masa yang sama, disebabkan mereka ini tidak berani berhadapan secara langsung kepada orang Islam di Madinah, maka dia wujudkan satu pakatan. Maka dialah yang mula menyuarakan idea untuk menyatu padukan di golongan musuh Islam supaya berperang dengan Madinah. Siapa Bani Nadir ni? Bani Nadir adalah kabilah Yahudi tinggal di wilayah utara Jazirah Arab, di sebuah kawasan yang dahulunya namanya Yathrib. Madinah lah. Asalnya duduk di sebelah utara Madinah. Sehingga nama itu digantikan kepada Madinah An-Nabawiyah. Ya. Sebagai riwayat kata pada abad yang ke-7 Masihi. Ya. Mereka diusir daripada wilayah yang telah mereka duduk selama mereka berada di situ disebabkan khianat di atas perjanjian yang telah mereka bersetuju bahawa mereka duduk di bawah panji Islam ketika itu. Sebab itu Nabi SAW banyak berkompromi dengan orang yang bukan Islam yang duduk di bawah naungan Islam dengan syarat jangan khianat. Buat khianat, perang. Diperangi. Ya. Maka ketika mana Nabi SAW sebelum diutuskan, ya, kabilah-kabilah Yahudi seperti kabilah Bani Qainuqa, sebut pun rasa nak terkeluar kengkung, ya, Qainuqa, ataupun Bani Quraizah, Bani Nadir, antara mereka juga suka kelahi. Tuan-tuan ingat Yahudi ni dia ngam ke sama dia? Tak, dia pun bercakaran di antara satu sama lain. Sebab perangai tu, perangai tak pernah pegang pada janji, perangai yang suka menipu dan berdolak-dalik. Ya, ni perangai Yahudi. Jadi ketika belum datang Nabi pun, sama mereka pun berperang. Sehinggalah berlakunya hijrah. Hijrah yang kedua. Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menyatukan Aus dan Khazraj yang duk perang berbunuh ni berpuluh-puluh ratus tahun dulu duk membunuh antara satu sama lain. Nabi satukan bukan sahaja di kalangan orang Islam antara Muhajirin dan Ansar, tetapi Nabi clearkan permusuhan di kalangan Yahudi itu sendiri. Dan ada yang bersekutu dengan Aus perang Khazraj. Ada yang bersekutu dengan Qainuqa perang dengan Aus, macam-macam. Ya, semuanya untuk kepentingan kaum tersendiri. Ini memang perangai dia. Sehinggalah di kalangan pendeta-pendeta, mana pendeta ni ada yang beriman dengan agama
samawiyah dulu, yang pegang dengan Taurah, yang pegang dengan Injil. Mereka berdoa, Allahumma ba'ath hazan nabi allazi najidhu maktuban indana hatta naghlabul musyrikin wa nuqatiluhum. Ya Allah, utuskanlah kami seorang nabi yang kami dapati sebagaimana yang kami fahami tercatat di dalam kitab Taurat. Memanglah kitab Taurat cerita dah pasal Nabi Muhammad. Maka dia berdoa supaya nabi ni diturunkan. Hatta naghlabul musyrikin wa nuqatiluhum, sehinggalah kami boleh mengalahkan dan membunuh orang-orang musyrik. Dia kata gitu. Mereka berdoa agar diutuskan rasul di kalangan mereka. Tatkala Allah Ta'ala mengutuskan para rasul di kalangan para rasul, para nabi di kalangan bangsa Arab, bukan daripada golongan Yahudi. Ketika itu mereka mengkufurkan para nabi ni, mengkufurkan nabi ni, iaitu kufurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita rujuk dalam firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab, yakni Quran, yang mengesahkan apa yang pada mereka, yakni kitab Taurat, tentang turunnya nabi, dan nabi itu di kalangan orang Arab, bukan di kalangan Bani Israel. Dan sebelum ni mereka sentiasa berdoa, ya Allah, bagi kami nabi yang boleh mendamaikan kami, yang boleh selamatkan kami daripada peperangan. Doa begitu. Allah sebut dalam surah Baqarah. Ya, sehinggalah turun diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mengingkarinya. Dengan demikian Allah melaknat dan menimpa orang-orang kafir yang ingkar. Ya. Kadang-kadang bila kita mengaji kitab tafsir, utamanya tafsir Ibnu Katsir, ya, kita kena faham dia punya kaedah dia. Ya. Bila dia sebut kafir, kita jangan sangka kafir itu semuanya kafir daripada awalnya kafir. Maksud awal kafir ni memang dia panggil kufur i'tiqad. Maknanya memang tak menyembah Allah Ta'ala. Tak. Dia ada cerita juga tentang kafir ni ialah apabila di akhirat kelak ditaksirkan sebagai kafir. Asalnya dia duduk atas muka bumi ni, atas dunia ni, dia Islam. Dia semayang, dia buat haji, dia pergi zakat, buat umrah, buat haji. Tapi bila ditaksirkan, bila cek balik, rupanya dia ni munafik. Bila munafik, dia duduk kategori kafir. Hak ni paling kita takut. Sebab tu Nabi kata, hum lam yashrab minal khamr. Mereka ini tak minum arak. Wa yusalluna fil wara. Mereka ni semayang belakang aku. Wa yuhadirul fil majlis. Daripada dalam majlis Nabi. Wa yu'tuna zakah. Bayar zakat. Tapi mereka ini kafir kerana munafik. Sebab itu dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi kata, dakhili fil kafir wa kharijil fil muslim. Luar nampak Islam, dalam kafir. Yang inilah belenggu sebenarnya di dalam jatuhnya gerakan Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dekat University of Sorbonne, dia ada satu mata pelajaran, Harakah Haddamah. Harakatul Haddamah ni satu pengajian cara nak meruntuhkan organisasi orang Islam. Cara macam mana nak jatuhkan organisasi Islam? Bukan perang dengan orang Islam. Tak. Lahirkan orang Islam yang liberal. Lahirkan orang Islam yang munafik. Yang dianya kononnya macam Islam, tetapi dia sebenarnya duri dalam daging. Api dalam sekap. Hak tu. Yang inilah sekarang yang berlaku. Kalau kita tengok pembunuhan yang berlaku ke atas pemimpin-pemimpin Islam, dia datang bukan daripada musuh yang sebenar, tetapi datang daripada bantuan golongan munafik. Ini paling bahaya. Kerana dia duduk di dalam golongan orang Islam tu sendiri. Baik. Sebab Bani Nadir ni diusir pada Madinah. Berlakunya peperangan ini ialah berlaku berpunca daripada pengusiran golongan Bani Nadir yang berada di Madinah, diusir keluar, masuk ke Khaybar. Dia tak ada tempat yang lain nak pergi melainkan Khaybar. Situ simpunan orang-orang Yahudi, ya, yang ada di situ, maka dia keluar.
keluar tu sebab apa? Ada beberapa sebab diusir daripada Madinah. Antaranya Bani Nadir mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawasanya mereka tidak akan mengganggu dan melakukan tindakan kepada orang Islam, mana tak buat khianat kepada orang Islam, tak ganggu orang Islam. Maknanya tak nak bermuamalah, muamalah lah macam biasa. Tapi dia ada kacau orang Islam. Mereka bukan sahaja mengganggu umat Islam, Bani Nadir juga menjalin hubungan dengan kafir Quraisy sebagai ejen dan mata-mata memberi maklumat kepada orang musyrikin. Sekarang Muhammad ada tentera berapa ramai. Sekarang ni Muhammad dia punya kekuatan persenjataan dia berapa. Dia ada kuda berapa. Dia tukang post maklumat. Ya. Sepatutnya dia menjadi sebahagian daripada yang menjaga Madinah ketika tu. Tetapi jadi musuh dalam selimut. Salah seorang tokoh Bani Nadir yang bernama Salam bin Mishkam telah mengadakan pertemuan dengan Abu Sufyan yang ketika itu belum lagi masuk Islam untuk menyampaikan maklumat tentang keadaan kaum muslimin di Madinah. Jadi dia ni tukang bagi maklumat, report. Kalau kita jadi barua lah. Ya. Masa zaman Jepun dulu, kalau kita tengok cerita Saja Hasan, buanglah. Buanglah yang jadi baruanya. Yang ni dia. Yang ni ada pakai radio. Yang ni ada begini, tukang cerita. Maka antara tokoh Bani Nadir ni, dia terkenal. Maka dia pun bagi maklumat selalu kepada golongan Quraisy di Madinah yang ketika tu memang terang-terang benci dengan Nabi SAW. Kedua, pengkhianatan dia, apa dia? Cuba untuk membunuh Nabi. Cuba nak bunuh Nabi SAW. Bagaimana percubaan dia? Ya? Silap dia tak tahu. Nabi ni ada informer dia. Nabi memang clear. Memang Allah akan bagi wahyu pada dia. Ya, kesilapan dia terbesar Bani Nadir ni, dia nak cuba bunuh Nabi, tetapi dia tak tahu bahawa memang Nabi akan dapat maklumat tersebut. Satu hari, Nabi SAW beberapa orang sahabat, Nabi bawa tokoh-tokoh besar bersama dia. Tokoh besar dia siapa? Ya, ada bersama dia dengan Nabi itu Umar Al-Khattab. Ada bersama dengan Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ada bersama dengan Nabi ketika itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka bila Nabi pergi jumpa, ketika tu ada sedikit dah berlaku cala dia di kalangan Bani Nadir. Cala dia apa? Berlaku pembunuhan di atas orang Islam. 2 orang Islam daripada Bani Qilab. Maka Nabi minta Bani Nadir ni bayar diat. Bayar balik denda. Bayar denda, kematian pembunuhan ni dia kena bayar. Ya, Nabi pergi. Minta cara baik ya, supaya bersetuju. Dan mereka pun bersetuju menerima kehadiran Nabi. Nabi pergi perkampungan Bani Nadir tu. Gentle, Nabi pergi. Bukan Nabi hantar utusan, Nabi pergi jumpa Bani Nadir. Orang lain takut. Kata Nabi tak payah pergi, kami yang masuk. Biar kami je masuk. Yahudi macam-macam. Nabi kata aku pergi. Pergi bersama dengan sahabat. Maka dia kata, naf'alu ya Abul Qasim, ijlis hatta naqdiya hajatak. Ya. Wahai Abdul Qasim, ni gelaran lah Abdul Qasim ni. Nama anak dia bapa kepada Abdul Qasim. Kami akan memenuhinya. Maka dia kata duduklah. Dia persilakan masuk dalam rumah dia. Kami akan menyelesaikan ala hajatak hatta naqdiya hajatak. Sehinggalah tercapainya hajat kamu. Duduk. Mana dipersilakan maknanya jemput secara terhormat kepada tetamu. Rasulullah SAW duduk berdekatan dengan tembok rumah. Ya, tembok rumah mereka bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Ada juga Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib serta beberapa sahabat yang lainnya. Ya. Semua ada. Sahabat yang pattern brutal-brutal pun semua pakai ikut nak jaga Nabi. Sebab tahu perangai Yahudi ni memang ada trik. Dia pandai buat trik. Sementara tu, tengah dia himpun Nabi, dia masukkan Nabi dalam rumah dia. Nabi datang. Pada masa yang sama, dia kumpulkan kekuatan dia di belakang. Belakang rumah tu,
Dalam kampungan dia tu ada satu kawasan, dia kumpulkan orang-orang Bani Nadir, rancang macam mana kita nak bunuh Muhammad. Ya, asalnya bunuh Muhammad. Yang lain tu sunat, yang wajibnya Muhammad. Macam mana kita nak bunuh dia? Mana dia kata macam ni, senang je. Habis berjumpa nanti, elok je Muhammad keluar daripada kota kita. Kota dia tinggi, dia ada kota. Jadi yang atas tu akan lepaskan batu besar atas kepala. Dia nak buat begitu. Ya. Salah satu daripada mereka namanya Amru ibn Jashi. Seorang daripada Yahudi tu kata, saya. Dia sanggup. Yahudi ni pun kecut juga nak bunuh. Jadi dia tanya dalam ramai-ramai ni, siapa boleh buat ni lempar batu besar ni? Maka seorang kata Amru ibn Jihasi ni kata, ya, aku nak buat. Mendengar rancangan ni, Salam bin Mishkam ni Yahudi juga. Ya. Dan dia ni pula kalau ikut sejarah rajin mengikuti dia punya pendeta. Rajin mengaji sikit lah daripada hak lain ni. Kaki kuliah lah. Dia pergi duduk dengar tok guru dia mengaji. Pendeta-pendeta dari segi Yahudi ni. Dia kata jangan duk buat. Dia kata, jangan buat. Wallahi, kalau kamu nak buat, wallahi Muhammadan a'rif. Muhammad akan tahu. Dia kata, pasti Allah akan beritahu kat Muhammad benda ni. Jangan rancang. Wa makaru wa makarallah wa yamkuruna wa yamkurullah. Dia tahu dah benda tu. Wallahu khairul makirin. Maka dia kata, macam ni lah dia. Kau takut, kau belah. Kau takut jangan cakap banyak. Bagi yang berani buat. Macam tu lah. Ya? Apa yang dikhawatirkan oleh Salam bin Mishkan ni pun, maka benar-benar terjadi. Tengah duduk dalam tu, Nabi pun dapat maklumat. Allah Ta'ala bagi. Allah dah tahu semua benda ni. Ya? Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW melalui Jibril. Nabi mengetahui rancangan tersebut. Tengah duduk-duduk, Nabi kata, jom. Dia orang tu tak dan nak pergi naik lagi, bawa batu pun tak dan lagi. Nabi terus keluar. Tak ada kata kami nak balik ya. Tak ada. Keluar rumah terus pecut pergi ke Madinah. Balik terus pulang ke Madinah. Diikuti para sahabat. Sahabat ni diam. Pasal apa Nabi ni? Ada apa? Ya, tak jamu teh ke apa ke ni? Terus balik je ni. Sahabat dia tak tanya. Kalau tindakan Nabi tu follow. Jangan banyak tanya. Ya? Sebab sifat Nabi ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak buat saja-saja, melainkan ada petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pasal tiba-tiba bangkit dari tempat duduk balik, kita terus balik? Kita tak selesai lagi dengan Bani Nadir ni. Kita nak minta diat, kita nak tanya dia, nak clearkan bagaimana pembunuhan yang berlaku ke atas 2 orang Bani Kilab. Maka Nabi kata, Yahudi sedang merancang untuk membunuh. Allah perintahkan untuk aku pulang. Tidak berapa lama kemudian Rasul SAW mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusan baginda kepada Bani Nadir. Nabi hantar sahabat untuk bagi satu utusan ya, kepada Bani Nadir, ya, iaitu ke orang-orang Yahudi Bani Nadir kena keluar daripada Madinah, ya, diberi tempoh 10 hari. 10 hari keluar daripada Madinah. Jika aku jumpa lepas 10 hari, Nabi kata, kalau jumpa ada duduk dalam Madinah, pancung. Buat syarat. Sebab dah jahat sangat. Maka Nabi kata 10 hari. 10 hari banyak masa. Ya, 10 hari. So keluar. Kalau jumpa lebih pada 10 hari, ada di dalam Madinah, bunuh. Halal darahnya. Tu punca peperangan Ahzab ini mula-mula berlaku. Setelah mana mereka keluar daripada Jazirah, daripada Madinah Al-Munawwarah, berada di Khaybar, dan ketika itulah perancangan ajak untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW melalui gerakan Ahzab.
Ya, langkah Ahzab ni lah. Ya, jadi bila dia buat gerakan tu, dia panggil lah beberapa kumpulan-kumpulan yang mana bermusuh dengan Nabi SAW untuk memerangi dengan Nabi. Baik. Rancangan dia buat macam mana? Seramai 20 orang pemimpin Yahudi dengan pembesar Bani Nadir telah keluar ke Mekah untuk bertemu dengan orang Quraisy. Jumpa orang Quraisy, hasut. Hasut dulu, buat tomahan. Benda betul atau tak, cerita lain, janji datangkan persepsi buruk kepada Madinah. Ni konsep ni dah lama dah buat lah. Sebiji panggil Yahudi, dia akan datangkan persepsi dulu. Benda betul ataupun tidak, cerita lain. Dah lah mahkamah putus, oh ni tak bersalah. Tapi dah buruk dah tercalar dah. Dia macam tu. Tanamkan persepsi dulu. Maka dia buat hasut orang Quraisy supaya memerangi dengan Nabi SAW. Akhirnya pembesar Quraisy setuju. No objection. Kami setuju. Kami pun dah lama dengan Muhammad ni. Dengan kuncu-kuncu dia kami dah lama. Ya, banyak siri peperangan. Tahun kedua Hijrah kami berperang Badar dengan diorang. Dan peperangan ini berlaku pada tahun kelima Hijrah. Mu'tah itu tahun ke-8 Hijrah. Kalau tuan-tuan susun balik siri peperangan, semuanya cantik je berlaku. Kita akan tahu sendi-sendi siri peperangan. Baik. Kemudian kumpulan itu pergi pula ke Ghatafan. Ghatafan ni satu kawasan di Madinah juga, di Mekah. Ya, Ghatafan ni dia ada riwayat kata dia adalah kumpulan Badui. Kumpulan Badui. Dan Ghatafan ni antara kumpulan yang injek tentera paling ramai. Dan riwayat kata dia bagi tentera untuk peperangan Ahzab seramai 6,000 orang. 4,000 datang daripada Quraisy. Tu. Jadi pengaruh daripada Ghatafan ni besar. Ya. Sehinggalah dia pergi ke merata-rata kabilah Arab yang lain menyampaikan seruan yang sama. Ajak lagi supaya kumpulan ini menjadi kuat dan lebih besar. Begitulah mereka akhirnya berjaya membentuk tentera kafir yang bersekutu untuk menentang Nabi SAW. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Rahiqil Makhtub. Di situ ada cerita lebih detail. Ini saya ambil sebahagian daripada karangan kitab daripada catatan Rahiqil Makhtub. Dia tengok dalam muka surat 500 lebih, 510 sebelah macam tu. Ya. Sehinggalah tentera bersekutu ini dikirakan sebagai 10,000 tentera. Bukan sahaja 10,000 tetapi lengkap dengan senjata, mempunyai bekalan yang banyak. Maksud bekalan yang banyak ni maknanya senjata cukup, ni syoru pun cukup. Orang Islam kalau ada 3,000 ke belum ada kelengkapan perang. Hak ni ada baju besi, baju saja, topi tak ada. Yang ni ada topi je. Yang seorang ni ada pedang je. Ada satu lagi tak ada apa-apa langsung. Pedang tak ada, baju besi tak ada. Apa tak ada? Nabi kata nak perang dengan apa? Dia tunjuk jasad. Kami tidak fakhir tentang roh kami. Kami tak bakhil dengan roh kami. Maknanya biar nyawa kami melayang. Maknanya jadi apa? Angkat barang pun boleh. Cuci baju pun boleh. Sampai begitu tentera Islam. Ia terdiri daripada 4,000 tentera Quraisy dan 6,000 daripada tentera Ghatafan tadi, ya, daripada penduduk Najd. Perangan utama mereka ialah dimainkan oleh Yahudi Nadir, ya, dan Nadir inilah yang cuba merancang macam mana strategi peperangan ni nak dilaksanakan. Nampak? Yahudi ni cerdik dari segi bab merancang. Sebab itu dalam perancangan peperangan, semuanya, kalau zaman sekarang pun kalau kita faham, kita baca, semuanya datang pada siapa? Yahudi. Negara Arab perang sama Arab, Yahudi punya idea. Dia yang rancang. Di sebaliknya, dia bekalkan senjata. Maka bab strategis ni datang daripada Yahudi. Dia tengok je dari jauh Arab, bunuh sama Arab. Dia peluk tubuh di negeri dia. Tak ada apa. Ini yang berlaku. Maka pendapat ahli sejarah menyatakan bahawa sebahagian daripada menurut Syekh Muhammad bin Syamil, dia kata panjang kira-kira ukuran parit tu, parit yang dibina di Madinah tu, panjang dia kira-kira 5,000 hasta.
5,000 hasta. Yang mengelilingi Madinah tu 5,000 hasta. Luasnya tidak kurang daripada 9 hasta. Luas. Ya. Di dalamnya pula tidak kurang daripada 7 hasta dalam dia. Dan sebahagian kajian sejarah menyatakan panjangnya ialah lebih kurang dalam 2,725 meter. Luasnya ialah 40 hasta dan dalamnya 20 hasta. Dulu punya kira guna tu lah. Mana nak cari sentimeter, milimeter. Itu zaman kita. Ukurlah hasta. Tahu kan tepa dengan hasta. Tepa dengan hasta tak tahu. Balik kena buka balik buku. Ya. Manakala sebahagian daripada pengkaji sejarah menyatakan bahawa panjang dia lebih daripada 2,000 meter. Luas dia ialah 5 meter dan dalamnya 3 meter. Yang ni dia cuba nisbahkan daripada hasta tadi. Berbeza daripada nama ukuran. Ya. Proses penggalian parit tersebut dijalankan dengan setiap 10 orang sahabat diarah menggali parit sepanjang 40 hasta. 40 hasta 10 orang Rasulullah letak. 40 orang, 40 orang. Ya. Maka dengan mukjizat Nabi SAW dan Nabi sendiri terlibat di dalam parit ni. Maknanya duduk dalam parit korek-ngorek ni, Nabi pun terlibat. Ya. Dan siap, sebahagiannya kata, ia siap dalam lingkungan 6 ke 15 hari. Pengkaji sejarah bersetuju 6 ke 15 hari. Siap parit tadi. Maka Nabi SAW dia bawa seramai, Nabi bawa 3,000 tentera. 3,000 tentera nak berhadapan dengan musuh. Cuma bezanya tentera Islam berada di dalam kawasan parit, musuh berada di luar parit. Maka kisah parit ini dia datang daripada idea seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi ini kita pernah cerita dalam Syama'il Muhammadiyah bagaimana dia nak masuk Islam sehingga dia dibebaskan daripada penghambaan, dia masuk Islam. Maka dia cerita dekat Parsi pernah berperangan menggunakan kaedah parit. Maka kaedah ini diterima oleh Nabi SAW dan orang Arab memang tidak ada pengalaman dalam bab parit berparit ni. Tak pernah buat. Ya? Maka Nabi ikut bagaimana berlakunya kaedah peperangan di Parsi, mengambil pengalaman yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Maka sahabat Nabi berkemah di utara Bukit Silak dia panggil dalam Madinah tu. Mereka mengambil posisi di atas bukit dan tengok golongan musuh yang datang hampir kepada parit. Sebab tu saya kata hari ni kita cerita inti dia. Sehinggalah golongan 10,000 tadi bila dia tengok parit yang dibina oleh Nabi, apa yang dia buat? Dia pun ikut bagaimana parit tadi digali. Maksudnya kan dibulat, maka dia pun mengepung sekitar kawasan tersebut. Kalau mengikut sejarah, pertempuran itu berlaku hanya sekadar panah jauh-jauh je. Orang ni panah, orang ni panah masuk ke dalam, yang ni panah keluar, dia begitu je. Sebab mereka dihalang oleh parit. Asasnya perangnya begitu. Tak ada perangan pedang tintang-tintang ni belum lagi. Ya. Kemudian berlakulah perlawanan pedang bermula apabila orang kafir Amir bin Wadud Al-Amiri. Amir Abdul Wud Al-Amiri ni antara panglima paling kuat, paling gagah, paling berani, paling samsing di Quraisy, di kalangan Quraisy. Sebab yang otai-otai semua masuk Islam. Ya. Khalid Al-Walid apa semua Islam. Maka tinggallah kumpulan ni, maka yang ada di kalangan tu ialah Ikrimah bin Abi Jahal. Ni tokoh besar dalam peperangan. Dirar bin Al-Khattab. Ni yang kita panggil sebagai orang kuat di kalangan Quraisy. Sehinggalah peperangan yang betul-betul berlaku duel. Hanya berlaku di antara Ali bin Abi Talib kerana ada satu kawasan parit tu dia tak boleh nak dikorek sebab banyak batu. Jadi dia kecil.
menyebabkan musuh masuk daripada kawasan. Ya. Bila musuh nak masuk kawasan tu, maka Ali dan beberapa sahabat lain volunteer kepada Rasulullah. Dia kata, biarlah kawasan ni aku yang jaga. Orang lain jaga kawasan lain, kawasan yang risiko tinggi ni bagi Ali. Maka Nabi yakin dengan kemampuan yang ada pada Sayyidina Ali, maka Nabi letak Sayyidina Ali dan Zubair bin Al-Awwam berada di posisi yang berisiko. Dia orang minta pada Nabi. Sehinggalah kalau ikut dalam riwayat, Amir bin Abdul Wud ni dia tetap Ali. Ya? Tapi Ali ni pakai topi. Dia ada topi besi. Maka masa tetap tu melekat pedang tu dekat topi. Masa itulah peluang Ali melibas sehingga mati. Bila mana mati orang yang paling kuat, maka musuh tak berani lagi masuk. Jadi dia kata kawasan sempit tu adalah perangkap. Masuk mesti mati. Jadi tak payah masuk lah. Baik kita belah. Semua keluar. Ya, bila keluar tadi, ketika itulah Nabi SAW baca doa tadi. Ya, Allah ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Nabi membaca doa ni. Ketika itulah Allah Azza wa Jalla memberikan satu taufan. Ya, taufan, ribut taufan yang besar, sehingga menyebabkan seluruh kemah-kemah musuh yang berada di luar kota Madinah tadi tercabut. Taufan. Taufan di padang pasir, tuan-tuan. Dia naik semua pasir tadi. Hanya berlaku di luar sahaja. Di luar kota Madinah. Habis kemah, kuda bertempiaran lari. Dan pada masa yang sama, berlaku satu strategi Nabi SAW di kalangan orang Yahudi yang mana dia Islam. Tapi dia tidak isytihar Islam dia. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, apa yang kamu nak order suruh aku buat untuk memusnahkan musuh di kalangan Yahudi yang kafir? Maka Nabi kata, peperangan ni adalah al-harbul khida'ah. Peperangan ni adalah helah. Maka dia membuat helah di kalangan bani-bani yang ada tadi. Orang Yahudi ni mudah bergaduh. Menyebabkan di kalangan orang Yahudi tadi tak ngam satu sama lain. Yang boleh menyebabkan dia orang perang sama sendiri. Ya? Sahabat yang nama Nu'aim ni tadi adalah seorang Yahudi yang mana dia masuk Islam. Maka dia kata, innama anta fina rajulun wahidun wa qazilu anna min istata'ta fa inna harbal quda'ah. Sesungguhnya engkau hanya seorang, Nabi kata. Kau seorang je pun. Ya? Oleh itu buatlah sesuatu helah sedaya upaya kamu, kerana peperangan itu adalah tipu daya. Maka dia pun buat. Dia pergi kat kumpulan, kan Bani ini dia banyak kumpulan-kumpulannya. Sehingga akhirnya berlakulah rasa tak ada bersatu hati di kalangan orang Yahudi, dan pada masa yang sama Allah datangkan bantuan taufan, ya, sehingga mencabutkan semua kemah-kemah, kuda-kuda, barang makanan, semua habis dibawa oleh taufan. Pada masa yang sama Allah hantarkan malaikat yang pergi gerunkan hati musuh. Yang ni tak nampak. Gerunkan hati musuh. Musuh jadi takut. Allahumma ja'alni saghirin fi aini wa ja'alni kabiran fi a'yunin nas. Dia jadi gitu. Dekat orang Islam dia rasa kecil diri dia. Tapi bila musuh tengok dia, kabiran fi a'yunin nas, besar di mata manusia. Jadi dia takut tengok orang Islam. Gerun dengan orang Islam. Maka semuanya berangkat lari keluar daripada Madinah. Ini inti dia. Ya. Jadi itulah antara peristiwa yang berlaku. InsyaAllah yang akan datang kita akan cerita lebih detail berdasarkan beberapa hadis berkaitan dengan lebih detail berkaitan dengan persediaan peperangan dan apa yang terjadi setelah berlakunya peperangan Ahzab. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna.
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ومن أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.